Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Nawar bagi hati, muka surat 78 baris 2 daripada atas. Wa qala asy-syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginannya, iaitu keinginan yang dhaif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan bab yang keempat, fasal yang terakhir, iaitu berkaitan dengan sabar. Jadi dia kata pada sesi yang lepas, sabar ni ada 3 peringkat. Peringkat terakhir yang kita bahas, yang terkininya, ialah peringkat pertengahan, iaitu ada kalanya dia kuat untuk menahan nafsunya, ada kalanya tidak kuat untuk menahan nafsu, maka dia terjerumus ke arah benda yang tidak sabar. Maka sekarang ni dia sambung pula, kata dia, dan alamat tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, pangkat pertengahan, iaitu pangkat di mana dia sekejap sabar, sekejap tidak, sekejap boleh sabar, sekejap tidak. Itu pangkat pertengahan lah. Alamat tanda orang dalam pangkat ni, dia kata bahawa meninggalkan ia seorang akan setengah keinginannya, keinginan seorang. Keinginan apa tu? Iaitu keinginan yang dhaif, keinginan yang lemah. Jadi dia kata tanda orang yang berada pada peringkat sabar pertengahan ni, dia boleh tinggal benda yang ikut nafsu juga, dia boleh tinggal, tapi keinginan dia ketika itu lemah. Contoh kita kata, contohnya antara contoh kita kata kita nak beli kereta. Contohlah beli kereta satu dan tak beli kereta satu. Jadi keinginan kita untuk beli kereta ni tak kuat mana, jadi kita pun boleh sabar. Sebab apa? Sebab keinginan nak beli kereta tu tak kuat mana, dhaif. Mana kalau tak beli pun tak ada masalah, jadi kita pun sabarlah daripada membelinya. Jadi mudah tak? Mudah. Sebab apa? Keinginan dia tu tak kuat. Dia orang tengah lah. Tapi kalau keinginan dia tu kuat, contohnya dia memang nak beli kereta sungguh. Dia memang nak beli kereta sungguh, tak dapat kereta ni, memang dia duduk ucu katil. Lepas tu dia pun tak boleh sabar, dia pergi beli juga. Ni dia panggil keinginan yang kuat. Jadi bila keinginan tersebut kuat, dia tak mampu nak sabar. Tu dia panggil pangkat pertengahan. Lepas tu dia kata meninggalkan ia seorang akan setengah keinginannya, iaitu keinginan tadi, keinginan yang dhaif, dan lemah ia seorang daripada keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat untuk beli kereta sampai tak mampu nak tahan. Kalau tak beli itu, kalau tak beli itu memang menangis wujud katil.
Maka dia pun pergi beli juga. Tu tahap pertengahan. Tu contoh lah, tu beli kereta tu bukan suruh tak beli kereta. Tu contoh nak bagi perbezaan antara keinginan yang kuat dengan keinginan yang lemah. Jadi keinginan yang lemah terhadap sesuatu kita boleh sabar. Keinginan yang kuat terhadap sesuatu kita payah sabar dan kita buat juga. Tu kategori orang pertengahan. Kalau kategori orang yang kuat, memang kuat sungguh sabar dia tahap pertama. Keinginan lemah ke, keinginan kuat ke, dia boleh mampu sabar. Tu hebat Kalau yang merudum sekali, yang paling bawah sekali, semua dia ikut syahwat belaka. Keinginan lemah ke, keinginan yang kuat ke, ikut syahwat belaka, dia layan belaka. Contohnya kita orang tumbuk kita. Orang tumbuk kita dengan orang menganiayai duit kita, menzalimi duit kita. Dua keadaan. Batu orang pun tumbuk kita. Kalau yang aniaya duit tu contohnya 1 juta, contohlah. Dia ni dah lah menzalimi duit kita. Lepas tu dia ni tumbuk muka kita pula. Jadi keinginan yang kuat untuk balas tu hak mana satu? Contohnya kita kata keinginan yang kuat untuk kita nak balas tu ialah dia menzalimi harta kita RM1 juta. Kalau setakat tumbuk tu, kalau nak balas balik tu ringan sikit lah. Keinginan nak balas tu ringan sikit. Keinginan nak balas tu untuk dia zalimi harta kita 1 juta tu kuat. Maka kita pun kalau tidak ada kesabaran yang tinggi, maka kita akan lemah lah dari sudut keinginan yang kuat tadi. Keinginan terhadap menzalimi harta 1 juta tu. Jadi kita tak mampu sabar terhadap duit tu, duit yang dia zalimi. Tapi kalau dia tumbuk kita mampu sabar lagi sebab keinginan untuk tumbuk balik tu rendah. Contoh. Tu tahap pertengahan. Keinginan yang kuat tadi, dia nak balas balik apabila dia menzalimi harta kita 1 juta. Tapi dia boleh bersabar bila dia tumbuk muka kita sebab tak ada keinginan nak tumbuk muka dia. Ataupun kurang sikit keinginan nak tumbuk muka dia. Tu dia panggil pertengahan lah sabar tu. Tapi kalau sabar yang tinggi, dua-dua dia tahan belaka. Orang zalimi harta 1 juta, dia sabar. Orang tumbuk muka dia sabar. Kalau dia tu tahap rendah, sabar dia, dua-dua dia balas. Tu tak sabar. Tu contoh mudah saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan terkadang meninggalkan ia seorang akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tiada pada setengah masa yang lain. Alamat yang kedua bagi orang yang sabar pertengahan pula, bukan bermakna dia tidak boleh sabar terhadap keinginan yang tinggi. Kadang-kadang dia boleh juga sabar. Kembali kepada tadi, kadang-kadang dia boleh sabar juga orang zalimi harta dia 1 juta, tapi kadang-kadang tak boleh sebab kerak nak berlaku. Kali pertama boleh lagi, kali kedua tak boleh. 2 juta ni apa cerita? Dia pun marah. Dia tak boleh sabar lah kali kedua tu, kali pertama yang boleh. Ni dia panggil alamat orang sabar tahap pertengahan. Dia tidaklah teruk sangat dan tidaklah tinggi betul. Nabi SAW, Arab Badui mari dengan ridak dia, cekik Nabi. Nabi relax, tak kata apa. Kalau orang mari cekik kita penampak kali ya. Tahu tu. Nabi SAW orang dia pakai ridak. Arab Badui tu belik ridak ditekuk Nabi SAW daripada belakang. Dan Nabi SAW tak marah sampai berbekah warna merah tengkuk Nabi SAW. Mana kuat lah. Cekikan dia tu kuat lah. Sebab apa dia cekik tu? Sebab nak teh Nabi ni sabar kedok je. Sebab dia kata, aku maklum kata Nabi akhir zaman ni orang yang sabar, dia aku nak teh lah. Jadi teh tunggu. Dia jerut leher Nabi SAW dan Nabi SAW tak marah. Lepas tu dia masuk Islam lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada dan ia seorang sentiasa duka cita atas lemah seorang. Yakni lemah ketika nak sabar tu. Kadang-kadang sedih juga dia. Aku tak nak sabar penuh juga ni. Ni tahap orang alamat sabar dia tahap pertengahan. Dia bukan yang sampai tahap tak berasa nak sabar, ada berasa nak sabar, tapi kadang-kadang dia tak boleh sabar. Lemah juga dan dia berasa sedih, duka cita, tak mampu nak sabar sepenuhnya. Dia ada perasaan-perasaan itu. Tu alamat tanda-tanda orang sabar tahap pertengahan. Dan berkekalan ia, ni alamat terakhir. Dan berkekalan ia seorang
melawan akan hawa nafsu seorang dan memerangi hawa nafsu tadi. Jadi bila dia tidak dapat tumbangkan seluruh keinginan dia sama ada kuat ataupun lemah, maka dia sentiasalah sampai bila-bila dia akan berlawanan dengan hawa nafsu. Sekejap sabar, sekejap tidak, sekejap sabar. Jadi dapat hak pertengahan ni pun jadi dah daripada tak dapat langsung. Kita dapat sabar tahap pertengahan ni pun dah syukur banyak dah. Cuma kalau dah pertengahan lah tu, ala-ala tu sampai tahap penuh lah, try. Maka kata musannif, maka inilah perang yang lebih besar, perang terhadap hawa nafsu. Sebab perang dalam diri kita ni ada dua, perang pada syaitan, perang pada hawa nafsu. Hawa nafsu ni dalaman hati, syaitan di luaran. Jadi syaitan dia berkawan rapat dengan hawa nafsu pada asalnya. Jadi kalau hawa nafsu kita tidak dididik dengan kebaikan, maka syaitan pun mudahlah hasut. Dan hasutan ilham untuk melakukan maksiat pun cepat. Tapi kalau nafsu kita baik, maka ilham untuk buat maksiat kurang. Ilham untuk buat baik banyak. Tu. Dan ketahui olehmu bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia hajat kepada sabar akan segala masa. Noktah. Kata musannif kita, nak sabar tahap tinggi ke, tahap sederhana ke, dia ambil masa. Dia bukan main sekali gitu ya, pas mengaji penuh bagi hati, keluar masjid sabar belaka. Tak ada tu. Dia kena latih belaka. Latih bila ni? Latih bila kena musibah. Bila kena musibah, bila kena ujian, bila kena bala, kita kena sabar tu. Teringat guru kita Syekh Husni Ginting hafizahullah rahimahullahu taala, meninggal dah. Umur 40 meninggal dah. Dia cerita bila dia mengajar kitab akidah tahawiyah tak silap, mengajar bab sabar. Bila mengajar bab sabar, tiba-tiba ada telefon masuk, pak dia meninggal. Tu. Pak dia meninggal bila tengah mengajar tu. Jadi pak dia meninggal lah, lepas tahu pak dia meninggal, dia balik tak balik, dia terus ceramah pengajian kitab kat Malaysia. Dia tak balik. Dia kata tu ujian derek kepada Allah Ta'ala. Tengah-tengah duk mengajar bab sabar, Allah bagi derek nak tahu sabar gedok ke mana. Tengok kematian ayah dia sendiri ketika dia mengajar. Tu. Jadi sabar terhadap ujian musibah ataupun bala tu lebih besar pahala daripada sabar terhadap maksiat dan sabar terhadap melakukan taat. Tu. Maka dia kata ambil masuk. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia benda yang mengenai ini yang menimpa manusia lah. Benda yang sentiasa manusia jumpa ni ada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginan manusia. Setuju dengan syahwat, setuju dengan nafsu. Tu satu. Kedua, yang menyalahi ia barang akan keinginan manusia. Noktah. Dua ni dalam kehidupan kita. Sama ada nak atau tidak, setuju dengan nafsu atau tak setuju. Contoh makanlah, kita tengok ada orang jual nasi ayam. Jadi kita pun boleh buat pilihan dua ya. Sama ada kita nak nasi ayam, kita pun beli, ataupun kita tak mahu nasi ayam, kita tak beli nasi lain. Tu ada keinginan tu. Jadi kalau tak mahu nasi ayam, mana berlawanan dengan nafsu kita yang nak nasi ayam. Kita tak mahu nasi ayam, maka berlawanan dengan nafsu kita. Dia kawan tu dah jual dah nasi ayam, kita tak mahu. Ataupun kita nak nasi ayam tu, maka kita pergi beli. Jadi begitu jugalah benda yang berkaitan dengan amalan taat, maksiat, musibah dan bala. Ada kalanya benda tu disukai syahwat kita, dan ada kalanya tak disukai. Dan kebiasaannya kita suka benda maksiat lah. Tu kalau tidak dididik hawa nafsu dengan benda baik. Sebab tu kita sentiasa melazimi benda baik supaya tak ada masa buat benda jahat. Berzikir kepada Allah Ta'ala, baca Quran, mayang sunat, mayang jemaah dan sebagainya, supaya tidak ada masa untuk buat maksiat. Bila tidak ada masa untuk buat maksiat, maka nafsu kita terdidik kepada taat kepada Allah Ta'ala, tak dan buat maksiat. Tu.
Kemudian adapun yang setuju dengan keinginan manusia seperti sihat badan. Syok tak sihat badan? Oi, nikmat yang paling besar dua kata Nabi SAW. Yang pertama sihat badan, yang kedua lapang masa. Dua ni kalau hilanglah nikmat. Kalau salah satu ada pun dia rasa kehilangan juga. Lapang masa, sihat badan. Kalau dia sihat badan tapi tak ada masa, tak jadi juga. Jadi MB ke. Tripsa, ada masa nak tidur. Syarat. Bila nak bebas tahu. Lapang masa tu tak ada. Ataupun dia lapang masa tapi sakit sokmo, masuk hospital. Tapi ada masa lapang tapi tidak sihat. Apatah lagi kalau dua-dua kena. Dia tak sihat dan tak lapang masa, lagilah serabut. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nikmat yang paling besar anak Adamnya dua. Pertamanya sihat, keduanya masa lapang. Lepas tu sihat dan masa lapang ni isi buat apa? Isi buat taat lah. Sebelum sakit, sebelum sempit. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi kalau seorang tu ditimpa sakit, suka tak nafsu? Tak suka lah. Lepas tu dia panggil sihat tu ni'mat, sakit tu niqmah. Dengan qaf. Dan selamat. Selamat juga setuju dengan keinginan kita. Kita tak boh kita ni serabut, berasa terancam. Sejahtera tu ada antara benda yang setuju dengan nafsu kita. Jadi kalau kita ditimpa musibah, orang kita kena curi ke, kena rompak wala'iyadzubillah, kita dicabul dari sudut keselamatan. Ketiga tu kesabaran diujilah. Tu. Dan kekayaan lawannya kemiskinan. Tiba-tiba muflis wal'iyadzubillah, tiba-tiba miskin papa kedana wal'iyadzubillah. Time itu sabar. Kalau kemiskinan derek itu, adakah dia tu selari dengan hawa nafsu? Tak suka nafsunya. Nafsu suka kaya. Tu. Dan kemegahan pangkat ni semua kita dah bahas dah dulu dalam bab yang kitab yang kedua, membahaskan berkaitan dengan sifat mazmumah hati, kemegahan terhadap dunia. Jadi benda ni benda yang disukai oleh nafsu. Maka sangatlah hajatnya seorang kepada sabar. Ini sabar hak ni. Kalau dia tu setuju dengan keinginan dia, hak ni pun kena sabar juga. Sihat tu badan, ada sabar dia. Selamat sejahtera, ada sabar dia. Cuma sabar dia tak tercabar mana lah. Macam semayang lah. Mayang, sabar tu ada mayang tu. Hak ni kena semayang isyak. Lepas tu bangun subuh pula awal-awal, semayang subuh pula, payah tu. Jadi dia pun sabar. Cuma sabar tu kecil sikit lah berbanding sabar untuk buat maksiat, berbanding sabar daripada kena bala. Kerana jika tiada ia seorang sabar, niscaya melampaui ia seorang, dan berlebih-lebihan ia seorang pada bersedak-sedak dan mengikut keinginan seorang. Jadi kalau dia tak jaga sihat badan, dia melampau makan tak apa-apa, dia tak jaga kesihatan dia, maka dia tu makna tidak sabar terhadap kesihatan badan. Doktor suruh makan benda sihat-sihat, dia makan merepek-merepek. Tu tak sabar tu. Tak sabar dari sudut jaga kesihatan. Jadi kalau siapa yang melampaui, berlebih-lebihan, ikut hawa nafsu, itu ditegah oleh syarak. Maka jatuh berlaku ia seorang di dalam kebinasaan. Noktah. Dan sabar yang pertama ini, sabar mana? Sabar terhadap benda yang setuju oleh hawa nafsu ni lebih sukar, lebih susah. Tu lebih susah. Sebab apa? Kerana itulah berkata sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa tu? Disudi, yakni didatangkan akan kami dengan percubaan. Percubaan kesusahan. Didatangkan tu. Maka sabarlah oleh kami, dan disudi, yakni didatangkan kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Ni sabar ni. Kalau kami kaya ni, kami payah nak sabar. Kalau kami miskin ni, kita ni senang nak sabar.
Sebab dia mari percubaan daripada Allah Ta'ala dari sudut kemiskinan, kesusahan. Dia senang nak sobat. Tapi kalau kekayaan payah. Sebab apa? Suka boleh bazir, beli benda tak ada faedah, buang masa dengan harta kekayaan, buang masa dengan pangkat yang ada, tak memanfaatkan apa yang pangkat dia ada dan kekayaan. Patut kekayaan ada, dia pergi hantar, infak fakir miskin, tolong masjid surah, tolong orang mengaji agama. Dia tak buat gitu. Dia enjoy diri dia sendiri. Ni sahabat ni tak mampu sabar. Tu. Kalau diberikan percubaan kekayaan, batu sihat badan pun ada ujian dia. Keselamatan sekarang ni aman, tenteram pun ada kesabaran dia. Kekayaan yang kita miliki ada juga tahap ujian kesabaran dia. Bermula makna sabar padanya, pada benda hak yang dia suka tadi, bahawa tiada cenderung ia seorang kepadanya, kepada benda yang dia dapat tu, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya. Penaruhan ni benda yang akan disimpan, benda yang orang panggil benda yang tak kekal di atas dunia lah. Taruh ke orang lain. Kalau harta akan difaraidkan, kalau pangkat akan dibuang bila mati, tak kekal. Bila mati tak sihat dah tubuh badan. Tu Jadi sabar ni kata musannif kita lagi payah. Sabar ni lagi payah nak jaga. Bila kita sihat, bila kita ada keselamatan, bila kita ada kekayaan, bila kita ada kemegahan. Kalau kita melampaui batas, contoh keselamatan, ketenteraman, kita pun dengan sebab ketenteraman kita pun kita isi masa kita dengan zina contohnya, dengan mencuri contohnya. Itu maksiat. Mana kita tidak sabar dari sudut keselamatan, ketenteraman, lapang masa yang Allah beri. Tu. Dia nampak ke situ. Cara hurai sabar dari sudut kenikmatan ni ke situ. Kalau cara hurai kesabaran dari sudut musibah bala lain pula. Hak ni dari sudut kenikmatan ni kita dapat, kena sabar juga. Supaya kita tidak terpesong daripada apa yang Allah Ta'ala beri. Tu. Selagi akan diambil, selagi mana akan datang, akan diambil daripada seorang pada masa yang hampir. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh cabut sihat jadi sakit. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh cabut keselamatan jadi kesengsaraan. Allah Ta'ala boleh cabut kekayaan pada miskin. Allah Ta'ala boleh cabut kemegahan jadi kasta. Boleh macam-macam. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Jadi selagi mana kita ada nikmat-nikmat ni, maka perlu sabar dan syukuri. Akan datang dalam bab syukur pula. Lepas sabar ni akan datang lepas ni bab syukur. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia seorang pada bersedak-sedak dengan benda yang dia suka tadi. Kekayaan dia tidak melampaui batas. Makan cukup dan je. Makan untuk taat. Makan tu pun boleh niat. Kalau makan kita tu tak ada niat, harus gitu jelah. Kalau makan disertai niat, dapat pahala. Aku makan ni untuk sehari dapat kekuatan mayang subuh ke, mayang maghrib ke, dengar kuliah ke, dapat pahala. Tu. Tapi kalau makan tu sekadar makan, totak masuk mulut, totak masuk mulut seperut. Lepas tu berak, habis gitu. Habis masa gitu je. Tu. Dan bahawa tiada lagi dan bahawa tiada lalai ia seorang kerana benda yang disukai tadi. Jangan sampai kita ada harta sampai tak mengaji, kita ada harta sampai tak sembahyang subuh, kita ada harta sampai tak sembahyang, kita ada harta tak keluar zakat, kita sihat badan tapi tak puasa. Contohlah. Puasa ni sihat badan dia boleh puasa. Bila sakit nanti tak boleh dah. Puasa hak wajib pun boleh jadi tak wajib dah. Jadi selama mana kita sihat badan ni kosong lah. Puasa ni sebenarnya mensihatkan badan, tapi cara betul lah. Ini cara tak betul. Lagi puasa lagi sakit. Apa? Sebab buka puasa makan-makan macam-macam. Dia 2-3 bungkus suap belum mayang maghrib lagi. Lepas tu mayang maghrib pukul 8 sebelum tarawih buh lagi kuih pula. Lepas tu lepas isyak taram lagi kuih lagi. Lepas tarawih more pula. Habis kita. Macam mana tak kerja manis Dah lah sehari puasa tu kita kurang air. Makan pula air manis. Habis kita. Kalau peraturan tu
selamat. Memang kita akan nampak kenikmatan puasa tu. Tapi kita puasa Ramadan, habis kita Ramadan payah sikit. Kalau puasa sunat senang lah, sebab kita seorang-seorang lah. Dia tak ramai-ramai. Kalau kita dalam keluarga, contoh dalam rumah tu, kita seorang yang mungkin puasa, ataupun 2-3 orang. Jadi mudahlah sikitnya nak kontrol makan tu. Tapi kalau Ramadan ke, pasal Ramadan lagi, orang bagi lagi, habis kita kena buh. Kita pun duk mimpi duk cita-cita juga Ramadan ni masa sebulan tu yang puasa tu ialah dari sudut makanannya boleh diet. Boleh diet sebenarnya. Makan sekadar perlu je. Teringin sungguh nak buat gitu, tapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab orang bagi makan. Kita dah tolong tak boleh. Nak tolong tak boleh, orang bagi makan. Kan berasa pula kawan tu. Kawan ni awak tolong pula. Sudah. Kita teringin nak buat gitu. Teringin sungguh. Nak makan sekali je. Lepas isyak makan dah. Tapi macam mana? Orang bagi juga. Kena habis cerita. Itu payah lah Ramadan. Kalau puasa sunat senang. Tak ada dah. Memang tak nak makan dah. Buka puasa sendiri. Lepas isyak nak makan. Tak makan sudah. Senang lah. Tapi kalau puasa Ramadan memang payah. Tambah kalau jadi tu imam, habis lah tu imam. Kalau makan dia suar macam-macam, hari kena jadi tu imam 20 hak saja. Habis. Mujur 8 kalau 20 habis cerita. Dan bahawa tiada habis. Dan bahawa menunaikan ia seorang akan syukurnya, syukur terhadap nikmat yang dia dapat. Syukur ni akan datang bab yang seterusnya. Jadi syukur ni bukan setakat alhamdulillah, bukan. Tu syukur bahasa. Syukur dia ada dua. Syukur bahasa, syukur istilah. Syukur bahasa ni ucapan tu lah. Senang cerita ucapan tu lah. Alhamdulillah. Tu syukur juga. Tapi syukur yang sebenarnya menurut istilah ialah dia menggunakan perkataan dia, menggunakan perbuatan di anggota dia dan hati dia untuk tidak buat maksiat. Itu syukur yang betul. Tu Jadi dia dapat nikmat, kesihatan, kekayaan, pangkat, keselamatan. Dia tak buat maksiat apabila dapat nikmat ni. Itu dia tak panggil kufur nikmat. Jadi orang yang semayang, orang yang tak semayang, dosa dia tu tak sampai tahap kafir sebab dia kufur nikmat. Dia ada sihat anggota badan tapi tak semayang. Syekh Nawawi Al-Batani rahimahullah dalam kitab Bahjatul Wasail mengkategorikan orang tinggal semayang ni orang yang ada maksiat badan. Bukan anggota dah, badan terus. Tu. Kalau kita pernah bagi hati ni tak ada maksiat badan, dia ada maksiat 7 anggota je. Kalau Bahjatul Wasail ditambah satu lagi maksiat badan. Antaranya 3 puasa Ramadan, 3 semayang, 3 haji umrah kalau mampu. Jenis badannya. Jadi itu dosa badan. Jadi kalau tak puasa Ramadan, padahal dia sihat, dosa dia. Kita pernah jumpa ada orang tak puasa, memang tak pernah puasa. Tak pernah puasa Ramadan. Sebab apa? Sebab dia kata tak mampu. Tak tahu tak mampu tu kat mana tak tahu. Nak kata sakit dah sakit pun. Kalau sakit kalau wajib juga, tapi wajib bayar fidyah. Sehari 1 mud. Wajib juga tapi tak wajib puasa lah. Dia relax. Siap boleh jawab lagi. Nanti aku jawab dengan Tuhan pulak dah. Tu teruk sangat tu. Tak boleh buat apa kawan tu. Tapi kawan tu baik lah. Habis tu lah gitu. Buat kan lah. Tak tahu. Tapi kawan tu tua dah. Bukan muda tua. Tua dah 50 lebih tau. Gitu perangai dia. Sama juga. Ada mochi pernah jumpa lah. Tapi kat Penang lah semua ni. Dia tak pakai tudung. Kata pakai tudung panah. Allah Ta'ala faham nanti apa dia tak pakai tudung pula dah nak kau faham dia. Ada ungkapan begitu ada. Sini mungkin pelik lah, sana banyak begitu. Tu mengarut tu. Habis. Kemudian maka syukur. Adapun yang kedua, pertama habis dah. Pertama benda yang disetujui oleh nafsu. Yang kedua benda yang tak disetujui oleh nafsu. Yang keduanya ialah iaitu barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Benda yang nafsu tak suka. Maka 4 bahagi. Ada 4 benda yang nafsu tak suka, tapi kita kena sabar. Bahagi yang pertamanya mengerjakan taat. Ni dululah. Dia puasa, sabar. Tadi puasa sunat Asyura, sabar.
Tapi sobar tadi sobar sunat. Kalau Ramadan sobar wajib. Kalau puasa qada sobar wajib. Sembahyang isyak sobar wajib. Sembahyang qabliyah ba'diyah sobar sunat. Jadi ibadat tu kalau sunat, sobar tu sunat lah. Kalau ibadat tu wajib, sunat sobar tu wajib. Itu kaedah dia. Jadi mengerjakan taat adalah benda yang tak disukai nafsu pada asal. Sebab tu berasa malah. Orang-orang munafik, mayang dia, main jemaah dia, ada beberapa tanda. Kategori orang ni munafik dari sudut semayang. Pertama, dia tak semayang jemaah. Yang kedua, tak semayang jemaah subuh isyak khusus. Yang ketiga, semayang tapi cepat-cepat sangat. Sampai tak ada tomak ninah. Cepat ni makna tak ada tomak ninah. Kau habis. Seminit tak habis. Cepat kan tu. Yang keempat, dia semayang depan orang tapi dalam hati rasa malah. Tu ciri-ciri orang munafik dalam mayang. Lepas tu lah kita mereka sebut, bila kita semayang, sunat rajin. Dia kata secara khusus. Sunat kita didik hati kita ni bila nak semayang ni rajin. Bukannya rasa macam Allah main syok dulu dah. Itu malas tu. Berasa rajin. Tu sunat dapat pahala lain pula. Kemudian dan bermula nafsu liar ia nafsu daripada setengah daripada taat dengan sebab malas. Dengan sebab malas ni perasaan, rajin ni pun perasaan. Jadi perasaan ni dia ikhtiari, perasaan yang jenis malas rajin ni dia ikhtiari, boleh usaha. Jadi kalau kita nak rajin, cara usaha jadi rajin. Kalau malas senang ya, tidur je. Duduk kat batal malas nak buat apa pun. Nak zikir malas, baca Quran malas, mayang sunat malas, mayang wajib pun boleh malas. Malas laku. Tapi kalau kita rajin, duduk tak tidur, gang tasbih, zikir, lama-lama rajin, lekat lagi. Seperti sembahyang. Tu contoh ibadat yang mana nafsu tak suka sebab malah. Mayang. Kalau sembahyang sunat malah tak apa. Ni sembahyang wajib malah je. Tu. Sembahyang sunat yang malah ni bukan kata tak apa ni tak buat. Tak apa ni makna kata boleh kata tak teruk lagi lah. Yang teruknya sembahyang wajib pun malah. Sampai tahap kena orang suruh. Tu teruk lah. Tu balok liak dia panggil. Tu. Sampai nak suruh orang dekat-dekat habis waktu, suruh orang tak bangun-bangun pas sudah. Punya pemalas. Tu berat lah. Rohani dia sakit. Kalau istilah Syekh Nuruddin Al-Bajari hafizahullah taala, rohani dia sakit. Kalau buat ibadat ngantuk, buat ibadat malah rohani dia, hati dia sakit, tak berasa seronok. Tu dan daripada setengah lagi dengan sebab kikir, kedekut piang seperti zakat. Zakat mana ni? Zakat ni ada dua. Okey, dia bukan zakat. Dia sebenarnya dalam Quran dia sebut sedekah. Asal-asalnya sedekah. Sedekah ni dua. Pertama hak wajib. Sedekah wajib tu dia panggil zakat. Sedekah sunat dia tak panggil zakat. Dia panggil biasalah sedekah. Jadi zakat ni zakat yang wajib sahaja. Contoh zakat fitrah kalau bulan puasa. Zakat harta kalau ada lebihan harta cukup haul nisab, tu kena mengaji fiqh lah pula. Zakat harta, zakat ternakan, zakat tanaman, kalau ada zakat macam-macam zakat lah dalam kitab fiqh tu. Dia cukup syarat tapi tak keluar. Sebab apa? Sebab kikir. Tu dia panggil tak sabar tu. Dan dosa lah pula. Dosa dua. Pertama dosa tak keluar zakat, kedua dosa kikir terhadap nak keluar harta yang wajib. Tu zakat tu. Kalau hak sunat biasalah. Dia bukannya benda zakat yang wajib atas kita, tapi kita sendiri beri ikut suka kita. Dan sedekah ni pula hanya istilah kepada orang fakir miskin kalau kita beri. Tu. Jadi kalau selain daripada fakir miskin, jangan kita bahasakan sedekah, bahasakan dengan hadiah. Orang kaya ni dibahasakan dengan hadiah. Orang fakir miskin dibahasakan dengan sedekah. Jadi kalau kita nak bagi duit contohnya pada seseorang, seorang tu kaya, jangan khabar, ni sedekah kamu. Jangan. Dia bukannya orang yang layak dapat sedekah. Orang yang layak dapat hadiah tu sedekah sebab apa tak boleh? Sebab dia tu bukan orang miskin, bukan orang fakir. Maka dia bukan istilah dia sedekah.
Jadi kalau nak upah siapa-siapa kau, jangan senang-senang kita kata ni sedekah dak. Dia ni ada harta, cumanya ni hadiah. Ni orang panggil upah lah ataupun hadiah. Kesan daripada dia buat kerja ni. Jangan panggil sedekah. Tu. Sedekah ni istilah kepada fakir miskin sahaja. Tu. Kata ada tok guru, ada setengah tok guru kalau orang bagi pitih kata sedekah dia tak ambil dah. Buat apa? Macam aku ni miskin kan. Pakai pampu kedana kan. Dak aku ni kaya. Kaya dengan makna dapat makan lah. Bukan kaya dapat isana. Kaya pekah ni makna boleh makan. Ada makan lagi, ada makan. Kaya lah. Tak syarat rumah besar. Tak syarat rumah besar, kereta besar, kereta ada 5 biji. Oh kaya bukan. Kaya ni lah pekah. Ada duit satu, dapat tanggungan diri dan keluarga, dapat makan, selesai. Hak tu kaya. Kalau miskin dengan fakir tak cukup. Nak makan pun tak cukup. Jadi sampai tahap kita kena beri. Tu kalau fakir miskin. Tu. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya, dengan sebab malah dah kikir dua-dua kali. Seperti haji. Haji sebab apa malah dengan kikir? Sebab dia tu perlu ada harta dan juga anggota lah. Nak pergi sana tu ingat senang. Payah. Persediaan macam-macam. Pasportnya, kursus hajinya, nak pergi tawaf pula 7 kali. Nak pergi sa'i pula, pergi balik 7 kali. Payah. Kalau berjalan kaki lah. Mojo dia ada motor dah. Motor macam skuter tu. Kalau malah bayar sikit. 100 lebih itu dia pergi dengan skuter tu. Kalau malah nak berjalan kaki, sakit kaki apa? Malah. Sebab apa? Sebab kena banyak benda. Kena pergi sa'i, kena pergi tawaf. Lepas tu kalau haji pula wukuh lagi kat atas. Banyak benda Lepas tu dari sudut kikir sebab nak kumpul duit. Bukannya RM1 2 haji ni. Ada 10,000, ada lebih 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Banyak duit. Sebab tu haji salah satu amalan yang hanya boleh mengampunkan dosa besar tanpa bertaubat satu je, iaitu haji. Hak lain tak boleh. Hak lain kalau buat perbuatan yang baik, amal taat, dia hanya gugur dosa kecil saja. Dosa besar kena taubat asing. Tapi kalau haji, dia sekaligus sapu. Tu. Dosa kecil pun ampun, dosa besar pun Allah Ta'ala ampun. Tu keistimewaan haji yang tak ada pada orang lain lah. Cuma bila ditanya haji dengan semayang mana lebih afdal, khilaf ulama. Ada yang kata haji, ada yang kata semayang. Tu. Jadi haji ni dia malah dan juga kikir. Itu dari sudut ujian yang pertama. Dan perang Sabir ni perang di jalan Allah Ta'ala menentang orang kafir. Ni pun malah kau. Nak perang, nak ambil, nak kena ada daya tahan, nak kena cara berlatih pedang. Nak pergi sebelum nak pergi perang, mesti ada berlatih dulu. Lepas tu duit mesti ada. Lepas tu orang yang layak dapat zakat antaranya ialah orang sabir, dia panggil. Yang sabilillah tu sebenarnya hak ni lah perang ni. Tiba-tiba hak sabilillah tu dijadikan asnah untuk orang belanja. Kalau ikutlah kitab asal, kalau ikutlah kitab asal, orang yang belajar ni, yang belajar agama lah khususnya, dia kategori fakir miskin, bukan sabilillah. Bila fakir miskin, bila orang beri pitih ke dia boleh buat apa saja. Nak beli kitab ke, bayar yuran ke, makan minum ke boleh. Tapi kalau dikategorikan kepada fi sabilillah, maka dia tak boleh buat sebarangan. Duit tu dia hanya perlu guna untuk belajar sahaja. Tu. Jadi kalau yang jabat-jabat agama yang kata fi sabilillah tu, dia nak ikhtiar ke situ lah. Takut pelajar guna, dia bagi beli phone. Habis kita. Orang bagi untuk belajar, dia bagi phone. Jadi dia pun guna atas dasar fi sabilillah. Dan dia beri itu pun untuk bayar yuran kadang-kadang. Bayar yuran, cukup-cukup bayar yuran universiti je. Dapat 150 ke 1,000. Betul ya? Sebab apa? Atas dasar fi sabilillah. Kalau atas dasar fakir miskin, dia tak terhad pada yuran. Nak makan minum boleh, nak buat apa pun boleh. Asalkan dia tu pelajar yang pelajar agama satu, kemudian dia tu ada potensi untuk jadi alim. Dua. Kalau tak sah bagi zakat pada dia. Dia malah mengaji, tak jadi. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Sukar juga.
Suka berbanding hak lain lah. Tapi kalau kita kumpulkan sabar terhadap taat, sabar daripada maksiat, sabar ke atas bala, hak taat ni paling ringan lah. Kemudian, dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat. Sekali nak azan isyak, kena sabar. Belum sembahyang isyak lagi, sabar dah. Dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riak. Kita kena tajdid niat, perbaharui niat. Tadi maghrib habis dah ni, isyak pula. Aku sembahyang ni memang nak sembahyang sungguh ni ke masjid ni, bukan kerana orang nak tengok kita. Tu. Masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat, ketika kita takbir sampai salam, supaya tiada malas ia seorang daripada menunaikan segala fardunya fardu ibadat dan sunatnya sunat ibadat. Sebab tu kalau kita semayang contohnya, kita buat benda-benda sunat. Fardu tu memang wajib dah, benda sunat pun buat juga, supaya tidak lahir rasa malas. Malah nak cepat habis. Tapi kalau ada kecemasan ke, ada benda darurat lain, hajat lain ke yang perlu dipercepatkan, tu tak ada masalah lah. Nabi SAW apabila dia jadi tu imam, anak menangis di belakang, kat sah perempuan, dia cepatkan sembahyang supaya cepat settle bayi nangis tu. Ni dengar bayi nangis lagi kau panjang, bahan Baqarah terus. Tu iman yang tidak boleh bertoleransi. Sebab tu imam ni yang paling utamanya ialah faqih, dia reti. Ada masalah belakang dia cepat. Cepat tu bukan cepat antara tomah ni. Mana cepat dan lah orang habis cepat. Supaya selesai masalah di belakang tu. Dan sembahyang Jumaat ni sunat cepat, bukan sunat lambat. Kita nak tunjuk kita terror tu imam, dia pun bacalah macam-macam hak panjang-panjang. Dia ringan je. Sembahyang Jumaat ni yang sunat untuk cepat, sembahyang sendiri yang sunat lama. Lepas tu Nabi SAW sembahyang tahajud lama, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas bila diikut Nabi SAW sembahyang belakang tahajud, dia mufaraqah sendiri. Sebab apa? Terlalu lama. Terlalu lama tak larat dah, dia pun mufaraqah. Tu main seorang apa? Kecuali kalaulah waktu semayang tu dituntut secara khusus oleh syarak baca surah-surah panjang, tu memang tak ada masalah lah. Makmum sakit hati ke tak sakit hati ke, dia kena turut sebab syarak tuntut secara khusus. Contohnya subuh Jumaat, rakaat pertama sejadah, rakaat kedua al-insan, walaupun makmum benci kali pun lama, tetap sunat buat. Sebab tu tuntutan khusus dalam syarak. Contoh lagi sembahyang gerhana, banyak macam surah, macam-macam surah ada. Banyak macam pilihan surah. Antara kalau yang ketara sekali, rakaat pertama tu surah Baqarah semua. Lepas tu bila bangun diri balik surah Ali Imran. Ikut gitu. Lepas tu rakaat kedua yang pasal pertama surah An-Nisa. Tu rukuk, bangun balik surah Al-Maidah. Tu kalau betul-betul main gerhana. Kalau tu imam buat gitu, habis cerita kita ni pakai ambil kursi. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, supaya tiada malam dan sunat masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakan nyonya taat, dan iaitu bahawa sabar ia seorang daripada menyebut nyonya seorang dan menzahirkan nyonya ibadat kerana riak dan sum'ah. Kabar kau orang. Ni waktu Ramadan contohnya, semalam ni saya berasa saya dapat Lailatul Qadar. Buat puasa cerah, tahajud malam. Nak kata dia tahajud tu. Jadi selepas ibadat dia kena sabar lagi satu lagi. Sabar daripada cerita ke orang. Tambah ibadat yang perseorangan. Kalau ibadat yang secara berjemaah tu memang maklum lah, orang tahu dia sembahyang. Ni kalau dia buat seorang-seorang, puasa pun puasa sek-sek dia, mayang sunat pun sesek dia, baca Quran pun sesek dia, tak khabar korang lah. Senyap-senyap diri kita sudah. Kalau orang tanya pun jawab. Ni orang tak tanya dia jawab dah. Orang tak tanya pun dia jawab dah, dia bagi tahu dah. Ni meluat orang pun. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala sebut, kalau seorang tanya kamu ni dia nak ajak makan, dia ajak makan, sedangkan kita ni puasa. Jadi ada dua pilihan, sama ada kita cakap direct aku puasa,
Ataupun kita hela, takut riak cakap aku puasa, dia pun ada hela. Oh tadi makan dah. Bila tadi tu? No, sahur tu. Tapi tak kata sahur lah. Dia kata makan dah, kenyang. Dia pun tak ajak makan. Tu hela. Tu hela tu. Supaya apa? Supaya dia tak riak waktu puasa. Waktu sedang puasa tu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.